Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam audio siar atau podcast Keramat Hamka bersama Akademi Dr. Har. Saya Dr. Halinah Liza Siraj sekali lagi bersama dan dengan tetamu yang memang setia bersama dengan saya di dalam podcast ini, yakni Al-Fadil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan yang merupakan CEO kepada Arba Foundation. Khabar Ustaz Azlan, sihat ya? Baik, khabar Dr. Har, sihat. Alhamdulillah. So kita pun sebenarnya kalau tengok daripada analytics Akademi Dr. Har ni, Keramat Hamka ni dia ada followers dia dah. Ya, maknanya dia mungkin dan dalam konteks podcast tu memang dia boleh didengar pada masa-masa yang agak santai begitu. Dan tujuan utama Keramat Hamka ni adalah untuk membawa penulisan, idea, pandangan, ya, falsafah hidup, ya, Profesor Buya Hamka yang merupakan ulama tersohor di Nusantara ini, ya, untuk lebih dekat lagi dengan generasi muda, ya. Dr. Har ni kalau lihat dari sudut pembacaan, ya, Dr. Har baru habis terusir ni, walaupun mungkin yang tu lama dah, ya. Jadi bila baca tentang dia buku itu dimulakan dengan surat. Jadi mungkin Dr. Har cuba menyelam pemikiran Buya Hamka ketika itu. Mungkin salah satu keistimewaan almarhum adalah dia boleh menyuarakan emosi itu di dalam bentuk kata-kata. Jadi emosi itu ada dia punya sosoknya, dan mungkin sebagai seorang isteri, seorang ibu, jadi dia lebih lagi menyentuh. Cumanya itulah dia sendiri seorang almarhum, seorang lelaki, seorang ayah kan, tapi dia boleh menyelami. Itu satu keistimewaannya lah. Dan hari ini sempena bulan Rabiul Awal ini kita masih lagi membawa tema tentang pengajaran yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memang melihat di dalam penulisan almarhum bagaimana agaknya Rasulullah SAW itu diketengahkan dalam hari ini dalam slot ini kita melihat kepada integriti, ya. Lain kita tengok bagaimana Rasulullah itu dikaitkan dengan integriti dalam olahan buku-buku dan penulisan Buya Hamka. Jadi saya dengan rasa berbesar hatinya mempersilakan Lan untuk memberikan kita mula nak tanya apa perasaan Dr. Har lepas habis baca terusir tu. So kan dia macam mungkin kalau sekali terusir tu agaknya tak apa kot, sampai 2 kali tu kan jadi apabila dan selalu Dr. Har memang memang ada berhadapan dengan seolah-olah individu yang macam sudah jatuh ditimpa tangga pula lagi kan, ya. Jadi tetapi mungkin akhirnya kita akan mengatakan bahawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap orang itu memang diberikan yang boleh dipikul oleh kesanggupannya sahajalah. Dalam konteks ini Maria tu mungkin dia punya twist tu adalah bila dia kena akhirnya menjadi seorang pelacur contohnya kan, ya, yang itu tu mungkin dia boleh mencari tak dia hold on takkan ke situ kot, tapi mungkin dalam konteks ini memberikan satu gambaran bagaimana penangannya kehidupan itu kadang-kadang memaksa manusia ini memilih satu pilihan yang mungkin di depan mati tak ada lagi pilihan yang lain. Jadi itu mungkin kita boleh buat satu podcast sendiri lah kot untuk terusir saja agaknya Lan. Dan tu saya rasa banyak kita panggil apa roman ataupun karya-karya novel Hamka ni dia sengaja ending dengan ending yang kita selalu nak happy ending. Dia tak bagi kita happy ending tu sebab dia nak tinggalkan bekas supaya kita betul-betul merenung, ada empathy. Saya rasa selepas saya baca terusir tu, my perspektif bila melihat sebahagian orang terlibat dengan sebahagian kegiatan tu, dia ada satu sisi baru bahawa mungkin dia go through something yang you never understand, kind of tak boleh nak faham.
rather Lepas tu than dia nak kan judge. dia punya watak tu Sofian tu kan. Sofian tu sebagai anak tu, dia punya impak tu, dia maknanya dia memberikan satu gambaran bahawa ianya tidak berhenti kepada kita saja sebagai ibu bapa ni, dia akan ada impak yang sangat mendalam kepada anak-anak kita juga kan. Jadi banyaklah ya, kalau biasalah Dr. bila dah baca novel macam ni, tak rasa boleh tulis novel juga rasa kita macam tu. Okay, insyaAllah silakan kan. Sempena bulan Rabiul Awal ni tentu ada ramai dan banyak platform yang bercerita tentang Nabi SAW, tapi saya rasa mungkin ini salah satunya yang fokus kepada apa yang mungkin kita boleh gali daripada Profesor Dr. Hamka spesifik. Dan memang sangat susah sebab Dr. Hamka ni ada, Buya Hamka lah senang panggil kan, ada ratusan buku dia. Dan bila kita buka, macam saya sebelum nak mencari kat mana Hamka menceritakan misalnya tentang integriti Nabi SAW, dia overwhelming sebab dia boleh dapat di banyak buku, dan tafsirnya juga ada banyak ayat-ayat Quran yang bila bercerita tentang integriti, tentang amanah, tentang sidq, tentang benar. Kita boleh jumpa banyak lah. Dan sebelum kita mula ni, this is a bit of discovery untuk saya juga. I was studying surah Asy-Syarh, Alam Nashrah Laka Sadrak wa wada'na anka wizrak. So bila kita lihat para ulama tafsir bincang apakah beban yang amat berat yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, banyak perbincangan. Ada yang sebut beban wahyu, beban bahkan dosa-dosa, ada yang menyebut begitu, walaupun Nabi tidak terlibat dengan penyembahan berhala dan sebagainya. Ada juga dengan beban yang kaum Quraisy. Tapi Dr. Hamka ni, Buya Hamka, dalam buku ni, Lembaga Budi Perhiasan Insan Gemilang, ini buku dia. Lembaga Budi Perhiasan Insan Gemilang ni, towards the very end, ini bab yang terakhir dalam buku ni, bab yang ke-14, dia ada satu tajuk, Muhammad SAW, orang besar yang telah mengeluarkan manusia dari kejatuhan. These few pages ni, dalam mungkin 15 muka surat ni, the best summary ever saya pernah baca tentang betapa besarnya misi dan betapa beratnya misi Nabi SAW, sehingga Buya Hamka detail out bagaimana bila Allah sendiri yang bercakap kepada Nabi menggunakan kata ganti nama engkau, aku telah mengangkat beban daripada engkau tu. Bila baca ni kita rasa baru kita boleh appreciate betapa beratnya tanggungjawab apabila Nabi dapat wahyu tu, sebab Nabi bukan hanya datang untuk satu tempat, satu masa atau satu kaum seperti Nabi-Nabi sebelumnya. Datang untuk seluruh alam, datang untuk membetulkan beberapa agama terdahulu yang sudah rosak dan bobrok, kata Hamka kat sini, yang telah diubah suai, berdepan dengan orang intelek, berdepan dengan orang jahil, multi-dimensional challenges, sangat berat. Dan dalam konteks ulul azmi yang paling di ujian yang berat, Nabi mengungguli carta itu. Maksudnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling ujiannya. Dan bila kita renung dan baca, of course saya tak boleh nak baca lah 15 muka surat ni dalam podcast ni, tapi saya rasa siapa yang ada kesempatan dapatkan buku ni dan baca, bila Nabi nak disiapkan untuk misi yang begitu besar ni, ciri pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala nurture ataupun Allah suburkan dalam diri Nabi Muhammad SAW 40 tahun sebelum menerima wahyu. Kita selalu lihat sirah tu 23 tahun yang terakhir tu dapat wahyu, kita mula cerita Nabi buat apa. Bila kita rewind sikit ke belakang, ada 40 tahun yang menjadi foundation. Dan foundation itu dibina di atas dua ini, As-Sadiq. Mungkin tutat maknanya 2/3 daripada usia 60-an tu habis untuk menyediakan, hanya 1/3 je untuk mission tu kan. Yes. So itu prerequisite ataupun prasyarat. Sebab ramai hari ni orang bercakap agama tapi dia tak ada foundation yang ada pada Nabi SAW sebelum dia bercakap tentang agama. Dan primarily ciri yang paling ditekan dan dipasak betul-betul dalam diri Nabi SAW dan dikenali walaupun sebelum wahyu adalah Nabi seorang yang benar dan Nabi seorang yang amanah. Dan itulah dua sifat yang terangkum dalam perkataan integriti itu. Dan dengan integriti itulah selepas melalui beberapa event yang penting, Quraisy sendiri dah iktiraf integriti Nabi. Kalau kita boleh sebut contoh, waktu muda lagi Nabi SAW,
waktu menggembala kambing. Itu satu training yang Allah SWT bagi kepada semua Nabi kan. Nabi Muhammad SAW kata, dan bayangkan itu satu sesi Nabi berkongsi pengalaman hidup yang ramai sahabat pun tak tahu Nabi dulu penggembala kambing. So Nabi kata, ma min nabi illa ra'il ghanam. Tidak ada Nabi melainkan dia mesti menggembala kambing. So bila kita deep down into kenapa kambing specifically, kenapa kena menggembala kambing, dia adalah training untuk integrity. Dan on top of that adalah simplicity, being accountable, bertanggungjawab terhadap gembalaan, dan dia ada very personalized punya treatment sebab kambing-kambing ni ada karakter dia dah very weak, sangat lemah. So dia ada tanggungjawab untuk make sure benda tu berjalan. Dan bila kita lihat ada dispute dalam satu sebelum tu, Nabi bila berkahwin, sebelum Nabi berkahwin, Nabi membina resume. Kalau hari ni mungkin LinkedIn ataupun profil Nabi yang terkenal dalam kalangan anak-anak muda pada ketika itu, investors macam Khadijah radhiyallahu anha mencari startup ataupun yang CEO untuk run dia punya business dia, tak boleh lari melainkan mendengar orang recommend Nabi Muhammad SAW as the most trustworthy, yang paling dipercayai, dan Nabi establish itulah profil yang Nabi dikenali dalam kalangan Arab Quraisy pada ketika itu. Itulah profil paling tinggi. Nabi ni benar dan ada integrity. So kemudian mungkin, bila berkahwin, yes. Lan, mungkin kan kalau CV-nya tu hanya mungkin satu patah perkataan saja agaknya kan. Saya seorang yang benar dan berintegriti, gitu je. Dan coming to think about it, maknanya kalaulah tidak ada sifat itu, tentu sekali semua yang dinyatakan, yang diucapkan oleh mulut Rasulullah SAW itu sebagai wahyu itu kan, mungkin ada ciri-ciri keraguan di situ kan, kalau misalnya Rasulullah sendiri tidak seorang yang benar. Dan tentang kambing tadi, Lan, dah tahan nak bercelah sikit. Memang sifat kambing ni dia memang macam Lan kata tadi lah, ya, sangat naif, dan dia memang tak boleh nak defend diri dia. Ada satu cerita tu, dah tahan tengok, ni cerita sikit lah ni kan. Cerita ni dia pasal macam mana kambing-kambing ni dia kan ada shepherd kan, ada ataupun anjing yang memang akan membantu pengembala ni, dan mereka ni duduk di atas cliff, macam kalau dekat UK tu kan dia banyak tepi pantai dia sangat tinggi-tinggi kan, dia punya batu kapur tu. Dan sekumpulan ini memang satu hari tu digembala malam lah sebenarnya oleh anjing yang sangat muda lah sebenarnya, very inexperienced. Lepas tiba-tiba dia terdengar ada orang macam nak ambil kambing-kambing tu. Jadi dia macam ni lah pasal dia yang menjaga, tapi akhirnya dia membawa kambing-kambing tu pergi ke cliff tu. Jadi semua kambing tu semua terjun. Dan tapi itulah dia karakternya. Maksudnya kalau kita ni tidak ada tidak mampu nak mengawal kambing-kambing itu, memang dia tidak dapat nak menjaga dirinya sendiri. So itu mungkin hikmah kenapa kambing yang dijadikan sebagai belaan kepada mereka yang akan dijadikan Nabi dan Rasul itu, ya. Jadi so itu I think bila dalam cerita tu I can recall those things. Ya, memang itu karakter. Dan sebenarnya ada binatang lain yang boleh lebih sinonim dengan Arab, misalnya unta, misalnya kambing kurun atau apa-apa bentuk binatang yang diternak, tapi memang specifically kambing. Sebab ada ciri-ciri, dan sebenarnya dia orang bahkan lihat bagaimana Nabi dilatih untuk hidup minimalis. Seorang yang menggembala kambing ni bila dia keluar beberapa minggu, dia tidak boleh membawa bekalan makanan yang banyak. Dia maybe hanya beberapa tamar dan kacang-kacang, dan dia tidur di mana dia dapat tidur dalam keadaan dia sangat alert. Saya rasa mungkin buku The Alchemist, Paulo Coelho tu boleh dicadangkan untuk kita baca dan experience semula macam mana kehidupan. The whole story adalah tentang seorang budak yang menggembala kambing kan. Dan saya difahamkan Will Smith tengah buat penggambaran untuk di-moviekan filem The Alchemist tu. So memang background dia pun tentang padang pasir, dan saya rasa lepas baca The Alchemist tu I really appreciate life seorang pengembala ni macam mana. So dalam buku tu ada banyak quotes yang sangat best. Salah satunya adalah dia rasa manusia tak faham dia, kambing-kambing lagi faham dia.
So there's something very deep there. Kalau kita baca, saya pun dah beberapa tahun lepas baca, tak ingat exactly. Tapi menarik, memang itu antara training yang diterima. Dan bila Dr. Har sebut tentang resume tu ada satu patah perkataan tu sangat menarik. Sebab kalau kita lihat antara Arab Jahiliah ni ada kebaikan, ada keburukan. Antara benda yang sebenarnya baik bagi sisi positif bagi Arab Jahiliah ni, mereka kalau mereka sebut, mereka janji sesuatu, mereka akan tunaikan. Okay. Mereka tak perlukan kontrak bertulis. I mean, they honor their word. Mereka sangat berpegang. Dalam culture yang honor their words tu, Nabi was the peak of it. Maksudnya dalam culture yang memang bukan dalam culture corrupt Nabi menjadi integrity, it will be easy. Tapi dalam konteks orang Arab menjaga soal berkata-kata, soal janji, dalam konteks itu Nabi menduduki, kita panggil apa, tahta ataupun carta yang paling tinggi ya. Yalah, betul. Dan bila berlaku peristiwa pembinaan semula Kaabah dan nak hampir-hampir pertumpahan darah sebab siapa nak letak Hajarul Aswad tu, bila pembesar Quraisy announce kita akan pilih siapa yang orang pertama masuk ke Masjidil Haram keesokan pagi tu, bila Nabi yang masuk dan semua kabilah Arab tu tidak ada seorang pun yang berkhilaf bahawa kita terima apa saja decision making yang Muhammad akan buat, yang mana pada ketika itu dia Nabi SAW umurnya 30-an. Ini seniors ni, 60s, 70s, Tun, Tan Sri ni semua level seniors. Tapi Nabi boleh mengukir namanya begitu hebat di kalangan orang-orang Mekah sebagai orang yang paling ada integriti. Dan menarik, indispute lah ya, indisputable, tak dispute. Ya, indisputable. Dan sebenarnya kalau kita lihat semua basis relationship yang kita ada di dunia dan social setting, sebenarnya yang paling highest yang kita value sebenarnya integrity ya. If we can't trust someone, marriage doesn't work, even pekerja dengan majikan tak boleh nak ada kepercayaan. Itu semua akan, apatah lagi dalam konteks kepimpinan negara, kepimpinan masyarakat. Dan antara benda yang akan selamanya mencalar reputasi seseorang itu adalah bila dilanggar integriti tu. Ada salah laku yang macam bersifat personal, maksiat ke, yang mana orang mungkin boleh ada tolerance, okey kita boleh maafkan, mungkin dia tergelincir. Tapi integriti ni sekali terpalit tu dia susahlah nak dibetulkan balik tu kan. Betul. Lan, sebenarnya Dr. Har ada satu sesi dengan Tuan Fazrul Fahmi Ismail, kita pergi pentadabur pada bulan lepas. Dr. Har bincang tentang etika dan nilai dalam kepimpinan ya, dan kita jemput dia di dalam Follow Me Dr. Har tu untuk bincang tentang apa dia kepimpinan berintegriti. So dia kata pecah amanah ni sebenarnya dia bermula dengan menjustifikasi. Maknanya dia memang satu yang deliberate, dia memang satu yang secara sengaja. Kita jangan kata saya tak sengaja lah langgar integriti ni, tak. Dia memang premeditated kita panggil ya. Kita memang dah buat dan dia akan menjustifikasi. Mula-mulanya sikit je dulu. Dia kata kan, dia tak terus pergi ribu-ribu juta-juta, tak. Dia mula dengan RM10 dulu kan. Kemudian dan akhirnya dia menjustifikasi. Maka integriti itu dia sebenarnya boleh terhakis. Sifatnya dia akan boleh dihakis integriti. Maknanya kita mungkin lahir dalam keluarga yang tak mementingkan integriti, tapi kalau misalnya kita biarkan ya, berkarat kita punya part integriti ni, maka dia kena dipolish, dia kena sentiasa ditambah baik sebab dia boleh terhakis perlahan-lahan. Yes. Dangerous bila kita hidup dalam satu society yang mula tidak sensitif kan. Dia mula sensitif, banyak benda lain dia sensitif, over sensitive sometimes. Tapi bila datang kepada isu integrity, dia mula justify. Mungkin tak apa, orang daripada agama kita, orang daripada bangsa kita, so dia different. So sebenarnya itu, kemudian kita lihat lah anak-anak sekolah pun dah mula melihat nilai integrity itu not something else. Sedangkan itulah Nabi kita punya main character. Dan kalau bila doktor sebut tadi tentang kepimpinan berintegriti ni, teringat saya nak petik daripada buku ni, Muhammad SAW 11 Leadership Qualities That Changed the World ni.
Dia mengumpulkan ada 2 kali satu research yang dibuatkan. First time tahun 1995 mereka survey 2,615 responden. Kemudian tahun 2002, about 20 years ago, mereka survey 75,000 responden dan mereka tanya apakah ciri yang paling utama yang orang ramai harapkan daripada seorang pemimpin. So ada banyaklah ciri: competent, forward looking, inspiring, intelligent, fair minded. Dan daripada ribuan responden ini, dan ini research ni juga diulang beberapa kali di tempat lain, dan diletakkan di nombor 1 tu adalah integrity, honesty. Integrity tu adalah benda yang paling tinggi, dan itu yang memang ada pada Nabi SAW. Bahkan pada hari Nabi nak buat announcement buat pertama kali bahawa wahyu Nabi ni nak disampaikan secara terbuka bila Nabi pergi ke Jabal Safa tu, sebelum Nabi sebut apa yang Nabi nak ajak manusia kepada wahyu tu, Nabi tanya dulu, Nabi make a statement. Kalau aku bagi tahu di belakang gunung ini ada tentera yang siap sedia untuk menyerang, adakah kamu akan percaya? Seorang pun tak ada second thought. Like, of course kita akan percaya. You are the most truthful. Kita orang tak ada sikit pun doubt. So tapi and then bila dengan establishing that rapport tu, Nabi memaklumkan bahawa dia adalah utusan Allah, datang membawa amaran daripada Tuhan, ikut tinggalkan sembahan berhala dan sebagainya. Sebenarnya at that moment orang satu terkejut, sedang cuba nak hadam, dan pada ketika itu Abu Lahab cepat-cepat masuk sidelang supaya orang tak sempat proses apa yang mereka sedang dengar. Dia cakap apa? Tabban laka sa'iral yaum alihadha jama'tana. Celaka engkau sepanjang hari, sebab Nabi buat announcement, emergency announcement, orang semua tinggalkan kerja datang dan dengar. Tiba-tiba dia bagi that kind of message. Sebab Abu Lahab dah ada 2 encounter dah sebelum tu. Waktu Nabi buat makan-makan dengan family, dia dah trigger something dah. Dia tak suka ni message ni sebab dia mengganggu banyak benda lah, kuasa, pengaruh, bisnes yang berasaskan norm kepentingan dia lah. Kepentingan dia kan. So bila kita tengok balik, inilah barang langka sekarang ni. Kita susah dah nak cari seorang leader yang kita tidak ada keraguan sama sekali tentang integriti dia. Bahkan badan yang bertanggungjawab untuk menjaga integriti pun kita sedang lihat berapa ramai orang yang ditahan daripada jabatan tersebut yang tidak berintegriti. So kita rasa macam kat mana kita nak letakkan kepercayaan kita. Betul. Itu yang harap pegar makan padi tu. Walaupun mungkin masih lagi disebut pagar lah, tapi sebenarnya kan itu maknanya siapa yang nak kita percayai ni? Kalau misalnya ibu ayah yang diamanahkan menjaga anak pun kat situ dia tidak beramanah, kan? Guru-guru yang mengajar anak murid pun tidak beramanah. Jadi daripada sekecil-kecilnya sampai tokoh lah yang paling besar mempunyai kedudukan semua, jadi kita merasakan bahawa nilai integriti ni bila tak ada, Lan, kita rasa kehidupan kita sangat tidak selamat. Kita tak boleh tinggal rumah tanpa dikunci. Kita dah ada rumah elok pun nak kena ada grill pula lagi. Lepas tu kita kena letak pula gated community dekat depan tu pula lagi kan. Jadi itu tentunya tidak perlu berlaku sekiranya semua orang boleh dipercayai. Sekarang ni kita tak tahu siapa yang kita percaya. Itulah dia. Baik. Bila Dr. Har sebut tadi tentang justifying tu, saya teringat waktu Nabi SAW nak hijrah, Nabi purposely tinggalkan Ali radhiyallahu an tidur di atas katilnya, dan Nabi berhijrah pada ketika itu. Dan pesan Nabi kepada Ali tu tidak lain tidak bukan adalah untuk kau kembalikan semua barang-barang yang telah diamanahkan. Nabi kan macam bank di pada itu orang simpan barang. Kalau nak justify, that was the most appropriate moment untuk justify dia boleh ambil harta tu, sebab mereka seksa dia sallallahu alaihi wasallam, mereka halau dia keluar, mereka nak bunuh dia actually sallallahu alaihi wasallam. So even at that particular point, amanah tetap amanah, ditinggalkan anak saudara yang paling dikasihi, which actually meletakkan dia di the verge of death lah. Kalau orang bunuh dia habis lah. That's a very sensitive punya situation. Tapi tugasnya adalah untuk kembalikan, dan lepas kembalikan barang semua, Ali berjalan kaki pergi ke Madinah. Dan itu even at that particular moment pun Nabi masih mempamerkan integrity at the highest order. Dia kan sebenarnya
sebenarnya Lan, okey, mungkin ada sikit lagi ni sebelum kita simpulkan. Dr. Han mungkin rasa latihan integriti tu kena bermula daripada kecil. Ya. Dr. Han ingat satu peristiwa di mana kawan Dr. Han, masa dia satu. Ya, kawan Dr. Han ni Lily, dia dia bagi Dr. Han duit 50 sen tu, tahu yang besar tu. Oi, masa tu ya. Tahun 73 Lan memang rasa macam nak pengsan tengok duit 50 sen tu. Dia bagi, Han jagakan duit kita ni, kalau kita bawa balik adik-adik kita ambil lah. Dia ada 2 orang adik lelaki, sangat nakal lah adik dia. Jadi Dr. Han kata nak simpan sampai bila? Tak apalah, simpan lah dulu. Dia kata macam ni lah, Jumaat macam ni, minggu depan nanti kita ambil balik. Jadi Dr. Han macam terketar letakkan tu ya, macam occupied nak letak mana ni. Dr. Han letakkan dekat dalam pencil box tu kan, letak kat bawah, letak atas pensel tak bawah. Tapi masa balik selalu naik motor, tahu, naik motosikal dengan arwah bapak lah. So Dr. Han tak sempat sampai rumah, dah cakap dengan my father dalam naik motor tu, bapak Lily dia minta Ahad pegangkan duit dia. Tu banyak mana? 50 sen. Banyak tu dia kata. Simpan kat mana? Simpan dalam pencil box. Lepas tu bila sampai kat rumah, dia tunjukkan lah. So bapak kata pesan, simpan duit tu. Jangan pegang, jangan guna, jangan buat apa. Nanti bila minggu depan Lilian minta, bagi balik. Masa tu Dr. Han dah faham lah value duit tu. So Dr. Han, biasa Dr. Han kan, dah tanya bapak, boleh lah kau pakai, guna dulu duit ni, beli apa-apa, nanti gantilah duit 50 sen yang lain kan. My father went red. Tahu, dia merah muka dia. Dia sangat marah. Dia kata tak boleh pegang, tu memang bukan duit kita. Ya, jangan guna, jangan apa pun. Okey, masa tu Dr. Han tak faham apalah. Dan dia kata macam ni, kalau kita diamanahkan satu barang, maka bila orang tu nak balik, kena bagi barang yang sama. Bukannya ditukarkan ni kan. Sebenarnya pada Dr. Han sekarang, bila Dr. Han tengok balik, itulah cara bapa Dr. Han mengajar integriti. Bila benda tu bukan benda kita tak boleh masukkan langsung di dalam perkiraan kita, tahu. It is not yours. Letak tepi terus, orang kata taruh letak tepi tu, tak payah fikir pun. Macam tu. Sampailah orang tu nak balik. Itu satu-satunya cara untuk melatih integriti. Kalau tidak, nanti kita mulalah kan. Yang tu tadi, yang justifikasi tadi tu. Kan? Mulalah dulu. Saya ingat budak-budak sekarang, soalan tu penting lah. Sebab kita bila fikir balik bagaimana kita dalam, kita mendidik anak-anak ni, mana pergi the emphasis on integrity. Sometimes ibu bapa sendiri yang melakukan perkara, contoh nak dapatkan anak masuk college, dia sendiri bayar ke sana, bayar ke sini untuk dapatkan entry pass. Even dia sendiri yang mungkin anak-anak dia melihat bagaimana dia tidak ada integrity. Dia sendiri berjanji dan tak pernah patuh pada janjian dengan anak dia sendiri. Dan Nabi memang mengancam. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, saya tak ingat matan dia sebab kita suddenly came here. So Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata siapa yang janji nak bagi gula-gula dekat anak, and then dia, sometimes orang dia nanti ayah belikan, nanti ayah ayah bagi this toys, ayah bagi this, and then they simply forget. Tapi budak tu takkan lupa. Dan benda tu Nabi memang Nabi kata akan ditulis sebagai orang yang kadzab, penipu. So itu dalam konteks hadis. Bila Imam Bukhari travel 1 month, pergi jumpa orang yang selayaknya diambil hadis, tapi dia nampak dipermainkan kuda ataupun binatang ternakan dia letak bekas makan tapi tak ada makanan, di-trick binatang tu. Dia tengok ini tak ada integriti dengan haiwan. Macam mana aku nak trust dia dengan kata-kata Nabi SAW? And he left. Dia boleh just like we could say like waste 2 months of travelling dan tak ambil hadis tu sebab dia tak boleh percaya, just because dia treat animal macam tu. Okay. Wow. Dan orang masih nak kritik Bukhari bahawa ini mungkin dia tak sepenuhnya sahih. Come on, try understand the level of integrity yang Imam Bukhari ada. InsyaAllah. So sometimes bila baca kisah-kisah, saya rasa macam alien, macam we don't have that that sensitivity high enough lah dalam society kita. Dan buku Hamka ni, dan satu lagi saya nak cadang sebelum kita tutup ni Akhlaqul Karimah. Dalam ni ada banyak chapter tentang akhlak, dan of course salah satu yang utama tu adalah tentang integrity. Dan Hamka emphasize bila tengok tajuk yang berkaitan dengan bukan ini satu buku je, ada satu lagi buku, Bohong di Dunia. Itu exactly memang cerita pasal integrity dah, the whole book tu. So dalam buku ni, bila bercakap tentang integrity, memang Hamka emphasize tentang hadis munafik. Orang bila bercakap dia menipu, bila diberi amanah dia khianat, bila dia berjanji dia mungkir.
So of course kita tahu bila Quran bercakap tentang munafik, of course dia kena go through a series of tafsir. Bila kita tengok betapa kejinya orang-orang yang Allah attack as a munafikun ini. Sebab munafik ni by definition tidak ada integrity. Itu sifat munafik. So, hari ni bila kita ada nak bercakap tentang agama, nak bercakap ni, sebenarnya kita ada tanggungjawab, especially orang yang ada amanah dan sebagainya, to first establish integrity dulu. Sebelum, otherwise we just do talking lah, dan kita tak ada that credibility to represent any values of integrity tu. So it's a reminder to myself, tentu ingatan untuk diri saya dan untuk Dr. Har juga. Kita yang banyak bercakap di khalayak ramai ni, tentu sekali dia sebenarnya beginilah, kalau kita jaga integriti ni lah, dia macam jaga kita punya pagar-pagar kita tu kan. Kalau mungkin ada saja usaha untuk character assassination contohnya, kita tadi sebut tu dalam usrah baru ni, kita tengok macam agamawan atau mereka yang ni kadang-kadang ada hujan besarnya tu dikatakan difitnah lah dengan perbuatan yang begitu-begitu. Kalau misalnya kita memang tak pernah buat benda tu, tak perlu risaulah. Maknanya memang akan ianya tidak benar, walaupun mungkinlah nanti ada keluar gambar ke kan, keluar macam-macam tu. Tapi kalau adalah satu saat pun agaknya kita melakukan pelanggaran dengan harapan tak ada orang nampak contohnya, kita dah tak boleh nak defend orang tu lah dah. Jadi tu betapa pentingnya integriti ni. Dan kita concludekan dululah Lan dalam surat tentang Rasulullah dan integriti tu. Kita lihat betapa fokus yang diberikan oleh Prof. Buya Hamka sendiri terhadap ini macam prasyarat utama untuk kita memegang amanah dakwah dan tarbiyah, dengan kita menjalankan atau menyambungkan perjuangan Rasulullah SAW tu. Ini jangan sebut tentang nak berjuang macam Rasulullah SAW kalau misalnya siddiq ataupun benar dan integriti ni bukan menjadi kita punya ciri-ciri utama. Maksudnya begini kan, kalau ada katalah ada tuduhan tertentu untuk diri kita, itu litmus test dia tahu. Orang yang kenal kita, dia akan terus kata tak, saya kenal Azlan tu, dia takkan buat benda tu. Tu yang itu tu macam Abu Bakar Siddiq dengan Nabi Muhammad. Ya, begitu membenarkan, bagi tahu bau turun daripada langit dari dalam satu malam pun Abu Bakar kata lebih dari itu pun dia percaya. Yang orang lain duk kata demam ke apa ni. Adalah juga kan terlintas juga macam itu disebabkan oleh tidak logiknya tu. Dr. Har baru ajar falsafah anak-anak murid Dr. Har tentang logik, mantik. Kan? Dia kena ada penghujahan. Penghujahan itu, argument itu mesti ada premis iaitu factual statement ataupun kenyataan fakta. So kita tengok apa pendekatannya, deduktif ke induktif, abduktif atau heuristik. Jadi dan dalam konteks cerita Isra Mi'raj itu, dia di luar batas pemikiran manusia sebenarnya. So kalau ikut logik ni memang tak boleh nak deduce or induce anything, tak. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia terus percaya je. Malahan kalau lebih orang kata lebih pelik dari itu pun dia percaya kan. Itulah. Okey, insya-Allah Lan. Terima kasih banyak yang kita memang nak bincangkan, tapi Dr. Har rasa dengan cara kita mengetengahkan ini, dia menggamit keinginan dan juga minat untuk mungkin membaca lagi tadi buku Lembaga Budi, chapter akhirnya tadi tentang apa nama berakhir tu tadi Lan tak dapat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang besar yang telah mengeluarkan manusia dari kejatuhan. Orang besar yang telah mengeluarkan manusia dari kejatuhan. So itu satu yang sangat beratlah kan, tanggungjawab tersebut. Kemudian Lan juga menyebut tentang akhlakul karimah dan juga bohong di dunia, yang sangat spesifik dengan tajuk inilah Okey. Sepatutnya lepas ni bila dengar Maulid Rasul, kita bukan fikir perarakan, kita bukan fikir tentang janggut serban ataupun poligami, tak habis-habis. Itu sunnah kononnya. The highest sunnah yang kita kena
establish adalah integrity. Every time remember Nabi SAW, kita ingat kita ada tanggungjawab untuk berintegrity. InsyaAllah. Ya. Dan itu satu teras. Dia tak nampak pada badan kita, baju kita. Mungkin tutur kata kita. Dia sebenarnya adalah satu dynamo di dalam itu yang akan menghasilkan lebih banyak lagi perbuatan dan juga amalan yang tahapnya sangat tinggi. Okey, terima kasih banyak Lan. Terima kasih banyak. Kita tutup dulu di sini. Terima kasih dan insya-Allah kita bertemu lagi di dalam audio siar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.